Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan macam tazkirah pula ni ya, tazkirah Zuhur. Tak lama lagi waktu Zuhur. Ahfad. Ada lagi, ingat dah kena sorok. Ada Ahfad. Ya. Selagi nyawa dikandung badan Ahfad jangan bimbang. Ya. Salam PH, Raja Mutu, Strangers, salam 0104. Orang kata 4 lagi besar dari 10. Tak habis lagi ke Pakcik Nyalak. Ya. Tak habis. Ya. Kita bukan jenis macam hati tisu. Kan? Seperti mana yang pernah kita sebut sebelum ini, apa pun keputusan dalam pilihan raya, ya, jangan anda impikan kami semua akan tarik handbrake. Ya. Sebab bagi kami yang telah pun diuji sejak sekian lama, ya, menjadi pembangkang ke, jadi kerajaan ke, kita tetap akan menyatakan kebenaran dan kita akan terus memberikan pencerahan kerana ianya menjadi kewajipan bagi kita untuk menyeru ke arah kebenaran. Ya? Semakin ramai yang berada di dalam kejahilan, maka semakin banyak kerja kita. Ya? Sebab itulah kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh berselesa, tidak boleh bersedang lenang. Kita bukan seperti Papa Gomo. Ya? Bila dia gagal dalam cita-cita dia, seperti mana yang dia sebut sebelum ini, bahawa dia akan tapau 6 negeri. Dia akan rampas Selangor. Ya? Bahkan Pulau Pinang pun dia percaya dia boleh rampas. Ya? Tiba-tiba keadaannya menjadi sebaliknya. Ya? Tidak ada satu negeri pun yang mereka mampu rampas. Ya? Seperti mana juga kita. Dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Paduan, kita juga gagal merampas mana-mana negeri. Balik kepada status quo. Dan yang paling mengecewakan, ya, puak-puak Pakatan Nasional ini apabila cita-cita mereka untuk menyaksikan kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini berjaya ditumbangkan pada bulan 8. Hari ini berapa bulan? Hari ini sudah berapa bulan dah hari ini? Hari ini 16 hari bulan. Dah separuh bulan 8. Ya? Anda ada masa lagi, seminggu 2 minggu lagi lah, untuk anda menunaikan janji anda kepada para penyokong anda bahawa bulan 8 ini, seperti mana kata Syahidan, seperti mana kata Haji Hadi, seperti mana kata Papa Gomo, ya, bahawa kerajaan ini akan tumbang kerana kejayaan kamu dalam PRN. Ya? Saya pun daripada awal lagi saya dah bagi tahu. Ya? Tapi dia orang tak percayalah. One on biasalah, dia tak percaya, dia tidak akan menerima kebenaran. Kita dah bagi tahu kepada para wala on bahawa kalau kamu berjaya menawan 6 negeri, ya, 6 negeri kamu boleh kuasai sekalipun, kamu tidak akan dapat mengubah kerajaan di persekutuan. Tetapi wala on ini tidak percaya cakap kita. Dia lebih percaya kepada Ustaz Papa Gomo. Dan dia lebih percaya kepada ulama mereka, ya. Haji Hadi, Tuan Guru Haji Hadi, Tuan Guru Sanusi, Tuan Guru Syahidan Kasim, dan mereka lebih lagi yakin dengan Al-Fadhil Tuan Guru Mahathir Mohamad yang menyatakan juga bahawa mereka akan dapat memerintah Selangor, seterusnya memerintah kerajaan persekutuan. Tak apalah, ya. Yang penting kita telah pun menunaikan tanggungjawab kita, iaitu memberikan penerangan supaya yang jahil itu dapat dikurangkan. Sama ada mereka terima atau tidak, terpulang pada mereka. Yang penting kita dah lepas dari tanggungjawab kita, supaya kita tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu tahu, tetapi kenapa kamu tidak menyampaikan? Maka kita pun menyampaikan, ya, berpandu kepada Al-Quran. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah billati hi ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah,
Jadi cara hikmah lah ni kita bagi tahu ni. Kita tak perlu nak mencarut macam Sanusi. Terpentas. Kita menyatakan dengan baik. Wahai walaun-walaunku. Itu cara kita berdakwah. Wahai walaun-walaunku. Wahai walauntit. Percayalah. Sekiranya kamu benang dalam pilihan raya negeri ini. Walaupun kamu menang 6 negeri. Kamu tidak akan mampu mengambil alih Putrajaya. Kita dah bagi tahu awal lagi. Tapi dia orang tak percaya. Dia orang lebih percaya kepada Syahidan Kasim. Yang dalam parlimen menyalak. Menyatakan bulan 8. Goodbye. Bye-bye bulan 8. Haji Hadi pun. Dalam kempen baru ini disebut. Kita perlu menang besar. Kerana kita boleh mengambil alih Putrajaya. Dengan cara kita mengumpulkan SD. Malang sekali saudara Presiden PAS masih lagi beriman dengan SD. Sedangkan sebab tu saya katakan dia mungkin tidak tahu tentang Akta Lompat Parti yang telah pun dibentangkan di Parlimen. Sebab itu kita selalu nasihatkan kepada Haji Hadi, Presiden PAS, datanglah ke Parlimen, rajin-rajinlah tinjau-tinjau ke Parlimen supaya kamu dapat tahu apa yang dibincangkan dalam Parlimen. Apa akta yang telah diluluskan dalam Parlimen? Apa undang-undang baru yang telah dikuatkuasakan? Sebab itu penting ahli Parlimen itu datang ke Parlimen. Bukan datang ke Parlimen hanya untuk membuat undi percaya atau tidak percaya kepada Perdana Menteri. Bukan datang ke Parlimen hanya berniat untuk menjatuhkan kerajaan. Datang ke Parlimen, tugas besar kamu adalah untuk membawa suara rakyat yang kamu wakili. Selain daripada kamu memberikan idea cadangan ataupun berbahas tentang dasar-dasar kerajaan, polisi-polisi kerajaan, undang-undang yang dibentangkan dalam Parlimen. Itu tugas kamu untuk hadir dalam Parlimen. Tapi kalau kamu ponteng Parlimen, ini yang masalah dia. Banyak benda yang kamu tak tahu. Wahai Haji Hadi, hari ini masih bercakap lagi tentang SD. Sekarang ni SD dah tak laku dah, wahai Haji Hadi. Ini bukan zaman abah kau dulu. Zaman abah kau dulu, bolehlah. Waktu itu tidak ada Akta Lompat Parti. Waktu itu kamu boleh membeli pelacur-pelacur politik sesuka hati kamu. Kamu boleh gunakan scheme of things. Kamu boleh tawarkan jawatan-jawatan kepada mana-mana ahli parlimen yang akan menyokong kamu. Itu dulu. Sebelum Akta Lompat Parti telah dikuatkuasakan. Jadi saya minta walaun-walaun dalam ini, seluang-seluang yang ada dalam ini, tolonglah bagi tahu Haji Hadi. Janganlah keluar kenyataan-kenyataan yang memalukan diri sendiri. Lebih-lebih lagi, kamu Presiden PAS. Kenyataan kamu itu akan menyebabkan ahli-ahli kamu merasa malu kerana memiliki seorang presiden yang tak tahu apa-apa. Tak tahu tentang undang-undang. Kalau kamu tak datang Parlimen tetapi kamu rajin membaca, mendengar, tidaklah sebodoh itu. Jadi patutnya janganlah bodoh sombong. Kalau tak tahu datang bertanya, bertanya, belajar. Kamu mungkin alim dalam bidang agama, tetapi kamu begitu jahil di dalam politik. Sebab itulah banyak pendekatan politik yang dibawa oleh Haji Hadi itu jauh menyeleweng, menyeleweng, jauh lari, jauh sesat, berbanding daripada kepimpinan PAS yang sebelum ini. Kebijaksanaan hikmah tidak ada lagi di dalam kepimpinan PAS di bawah Presiden PAS sekarang ini, Haji Hadi. Sebab itulah PAS ini satu-satunya parti yang bergabung dengan mana-mana parti, dia tidak akan kekal lama. Ni sekarang ni dia bergabung dengan Bersatu. Percayalah. Tak lama saudara. Tak lama. Sila-sila sebelum PRU 16 nanti dia dah berpisah dah. Sejarah PAS ni. Sebab apa? Sebab mereka dipimpin oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa dan banyak pendekatan-pendekatan dia yang dilihat flip-flop lah. Kejap boleh, kejap tak boleh, kejap halal, kejap haram. Banyak.
Jadi tak apalah, itu parti dia. Yang penting kita ni yang tahu hendaklah kita nyatakan, ya, sampaikan kepada mereka, terutamanya kepada anak-anak seluang. Walaon ini yang percaya bulat-bulat kepada pemimpin mereka tanpa mereka menggunakan akal dan fikiran. Ya, contoh yang saya bagi tadi macam tadilah. Ya, hari ini walaon duk tunggu bila Muhyiddin angkat sumpah, sebab ini dijanjikan oleh pemimpin mereka. Bila nak angkat sumpah dia kata bulan 8. Hari ini dah 16 hari bulan 8. Nak masuk hari kemerdekaan dah ni. Ya, Muhyiddin masih lagi tak angkat sumpah. Yang ada Muhyiddin angkat sampah. Saya tak tahulah dia angkat sampah dekat mana. Ya. Dan dia nak angkat sampah ni di depan siapa? Raja mana? Raja Petra. Kemungkinanlah, ya, dia mengangkat sampah di depan Raja Petra. Jadi saya minta maaflah, ya, kepada walaon. Ya. Nak salahkan saya tak boleh. Saya dah pesan awal-awal. Ya. Dalam pilihan raya ni kita bertanding melalui proses demokrasi. Ya. Yang menang kita akur. Ya, hormat keputusan yang menang. Yang kalah pun kita akur, ya, kepada mana-mana kerusi yang kalah. Ya. Dan kita juga kena akur bahawa tidak ada parti pun yang dapat merampas negeri-negeri selain daripada negeri yang mereka kuasai. Ya. Cuma yang kita rasa sedih apabila ada yang menipu, ya, pemimpin yang menipu penyokong mereka supaya penyokong mereka memberikan kemenangan besar kepada parti, ya, kepada parti mereka, untuk mereka mengatakan kalau kita dapat kemenangan, ya, maka kita akan dapat mengambil alih Putrajaya. Jadi inilah yang menjadikan para walaon, ya, seluang-seluang sampai hari ini, ya, mereka masih menanti-nanti, ya, bangun pagi buka TV kalau Muhyiddin angkat sumpah hari ini. Bila hari ini Muhyiddin tak angkat sumpah, besok pagi dia bangun pagi dia buka TV lagi, ya, kalau ada, ya, secara langsung Muhyiddin angkat sumpah, dan ianya akan berterusan sampai tak tahulah nak macam mana kan. Ya. Walau bagaimanapun, saya merasa syukur, alhamdulillah, ya. Walaupun kita lihat beberapa kursi, ya, telah pun dapat kepada Perikatan Nasional, kita juga berjaya menembusi Kelantan, tetapi keseluruhannya, ya, 6 negeri yang mengadakan pilihan raya, keseluruhan jumlah undi itu menunjukkan kita mendapat undi popular, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Pulau Pinang. Keseluruhan 6 negeri ini, termasuk Negeri Sembilan, menyatakan dan membuktikan bahawa rakyat menyokong kerajaan Malaysia Madani. Ini dikatakan undi popular. Ya, undi popular ini adalah gabungan semua undi. Ya, untuk menentukan wakil rakyat menang, dia ikut kerusi. Ya, salah satu kawasan banding yang menang, dapatlah, ya, kerusi itu. Tapi untuk melihat keseluruhan, ya, markah keseluruhan. Jadi markah keseluruhan, setiap individu, setiap jumlah undi menunjukkan bahawa undi popular setiap rakyat Malaysia di 6 negeri ini memberikan sokongan kepada kerajaan Malaysia Madani. Jadi inilah yang menyedihkan. Kita akan terus bekerja kerana kita yakin, ya, di mana tempat yang kita kalah sekalipun, masih ada lagi rakyat yang mahukan kepada kerajaan Malaysia Madani. Ya. InsyaAllah menjelang PRU 16 nanti, ya, menjelang PRU 16 nanti, kita akan menyaksikan kebangkitan rakyat yang telah mula memahami dan mengenali Parti Islam Bersatu Malaysia, dan juga memahami Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Sekarang ni ramai yang tak tahu, ya? Ramai yang tak tahu bahawa Parti Islam ini kerja dia kencing orang. Ramai yang tak tahu bahawa Parti Islam ini penunggang agama. Ramai yang tak tahu, saudara. Jadi kita yang tahu ini wajib kita sampaikan, kerana ianya melibatkan agama.
Ya. Jadi apa-apa perkara yang melibatkan agama, yang boleh menyesatkan orang, kalau kita tahu adalah menjadi kewajipan kita untuk kita menyampaikan. Ini dakwah juga ni. Ya, satu jihad juga ni. Ya, untuk bagi tahu mereka-mereka yang para juhala, ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang mudah, ya, ditemberang oleh orang agamawan. Ya. Orang jahil ini akan jadi makanan kepada orang-orang yang bijak tetapi jahat. Ya. Sebab itulah kita walaupun dah habis panen raya, tak boleh kita kata habis panen raya maka kita tidur. Tak boleh, saudara. Sebab kita tidak boleh benarkan orang-orang jahil ini terus dengan kejahilan mereka. Ya. Yang paling penting bagi saya nak menyedarkan kepada ahli-ahli dan juga penyokong-penyokong UMNO. Dalam perayaan baru ini, kita Pakatan Harapan, ya, kita memang mengharapkan supaya ahli-ahli dan penyokong UMNO memberikan sokongan kepada kita. Ya. Tetapi kita lihat ada ahli UMNO yang tidak memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ya. Dia tidak suka kepada Abah kau ni. Ya. Dia tidak suka kepada Din Cirit ni. Dia tidak suka kepada Lebih Hadi. Tetapi dia juga tidak memberikan undi kepada Pakatan Harapan kerana dalam Pakatan Harapan itu ada DAP. Inilah penghalang mereka untuk mengundi. Oleh kerana kedua-duanya mereka tak suka, maka mereka tidak keluar mengundi. Ya, fakta dan kita lihat data sendiri, memang ramai ahli dan penyokong UMNO yang tidak keluar mengundi. Ya, ada juga yang keluar, ada juga yang faham, dia memberikan undi kepada kita. Ya, yang kita nak sedarkan ini adalah mereka ahli UMNO dan juga penyokong UMNO yang tidak faham isunya. Ya, jadi mereka mengatakan bahawa kalau nak selamatkan UMNO, kena sokong bersatu. Nak selamatkan UMNO, kena sokong PAS. Nak selamatkan UMNO, kena sokong Perikatan Nasional. Ini lawak jenaka abad baru. Abad baru. Di era baru. Lawak jenaka politik. Ya. Mana mungkin UMNO boleh diperkuatkan dengan memberikan sokongan kepada parti yang nak membunuh UMNO. Ini kita nak bagi tahu dengan ahli UMNO. Ya? Kamu jangan lupa sejarah penubuhan Parti Bersatu itu sendiri. Ya? Diucapkan oleh Mahathir, diucapkan oleh Muhyiddin bahawa mereka menubuhkan Bersatu adalah untuk menggantikan UMNO. Ya? Tak cukup dengan itu. Suatu mereka jadi kerajaan di bawah Pakatan Harapan 22 bulan. Ya? Usaha telah pun mereka lakukan di antara Muhyiddin dan juga Mahathir, iaitu untuk mengharamkan parti UMNO. Ini semua orang tahu. Benda ni tidak rahsia lagi. Semua orang tahu, saudara. Ya, Muhyiddin dengan Mahathir nak mengharamkan parti UMNO. Panggil Zain Abidin itu bubar parti UMNO. Ha? Jadi orang yang ada cita-cita nak mengharamkan parti UMNO ataupun nak membubarkan parti UMNO, mana mungkin orang ini akan menyelamatkan UMNO sekarang. Ini yang ramai ahli UMNO tak tahu. Dan inilah yang kita perlu beri penerangan. Ya, kita kesian dengan mereka. Sebab mereka tidak ada pilihan. Mereka dah tahu dah Abah Din Cirit ni tidak boleh percaya. Ya, mereka juga tidak mahu bersama PAS kerana mereka ada sentimen DAP di situ. Jadi mereka tidak ada pilihan. Ya, jadi kewajipan kita adalah memberi penerangan kepada mereka. Ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah dalam PRN yang baru ini kita hilang undi daripada ahli-ahli UMNO. Sebab bagi saya ialah berpuluhan tahun, ya, puluhan tahun ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO ini didoktrin, ya, daripada zaman Mahathir lagi, didoktrin tentang bahayanya DAP, Cina dan sebagainya. Ya, puluhan tahun, saudara. Mereka juga didoktrinkan tentang Anwar Ibrahim ini agen Israel, Anwar Ibrahim ini agen Amerika, Anwar Ibrahim ini liberal dan sebagainya. Puluhan tahun didoktrinkan. Jadi untuk nak hilangkan semua ini, ya, mana mungkin mengambil masa 6, 7 ataupun 8 bulan. Tak boleh. Ya, sekarang ni baru 8 bulan. Ya, kerajaan Malaysia Madani baru 8 bulan. Dalam tempoh 8 bulan, agak sukar untuk kita bersihkan kekotoran yang telah duduk dalam kepala dia puluhan tahun. Jadi kita kena bersabar. Jangan marah sangat orang UMNO ni. Jangan marah sangat. Kau ni pasal lah tak sokong kami. Tak boleh, saudara. Ya? Kita kena ingat
bahawa mereka membawa doktrin yang puluhan tahun dalam diri mereka. Kita yang harus bekerja kuat sekarang ini untuk menghampiri mereka, untuk memberikan fahaman mereka agar mereka faham ya tentang parti mana yang harus mereka dokong. Ya? Kita kena bagi tahu mereka bahawa Pakatan Harapan tidak pernah sama sekali ya untuk menggunakan kuasa mengharamkan parti UMNO. Ya. Keadilan ke, amanah ke DAP, kami berpolitik. Betul, kami melawan kamu puluhan tahun. Kita lawan UMNO ni lama, saudara. Puluhan tahun. Sejak tahun 98 lagi. Kita lawan UMNO. Ya. Tapi tidak pernah, apabila kita diberikan kuasa, tidak pernah kita nak haramkan parti UMNO. Kita lawan secara gentleman. Lawan melalui demokrasi. Lawan melalui hujah. Lawan melalui pilihan raya. Ini cara kita berlawan. Anwar Ibrahim ajar kita. Lawan dengan fakta. Lawan dengan hujah. Bukan lawan dengan melakukan kezaliman kepada musuh kita. Ini yang kita pegang. Sebab itu 22 bulan kita jadi kerajaan. Kita tidak bercita-cita untuk nak menzalimi parti kita. Kecuali ya yang nak dibawa oleh Mahathir dan juga Muhyiddin. Nasib baik Anwar Ibrahim ketika itu ya walaupun dia bukan menteri kabinet era 22 bulan tetapi dia masih lagi pengurusi Pakatan Harapan, dia masih lagi Presiden Keadilan